Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini sambil-sambil kita niaga, sambil-sambil kita beli, kita isi sikit dengan keperluan rohani jiwa kita. Dan Allah Ta'ala dibuat manusia ni ada jasad, ada roh. Maka jasad ni dia ada keperluan dia, maka roh juga ada keperluan dia. Jasad kena ada makan minum dia, supaya jasad ni dia sentiasa segar, sentiasa sihat. Maka Allah Ta'ala buat keperluan bagi jasad ni. Pulau utama bagi jasad ni ialah nyawa, udara. Sebab tu Allah Ta'ala buat udara ni free, percuma. Tak ada orang yang boleh kita boleh seduh udara, di mana sekalipun kita dapat udara percuma, kami beri benda asal. Walaupun udara ni sebenarnya oksigen ni mahal, bukan murah. Sebab tu kalau kita tengok di hospital-hospital, orang yang lelah pakai oksigen, berapa riyal oksigen? Semalam di Kuala 80 kau 160 riyal. Semalam kita ni hidup pagi, petang, siang, malam, free. Sebenarnya dia mahal, udara ni mahal. Tapi oleh kerana keperluan utama Tuhan bagi pada manusia. Keperluan kedua manusia ialah air. Oleh kerana air ini, manusia tidak akan hidup melainkan ada air. Tak ada makan, tak apa. Tak ada elektrik, tak apa. Tapi kalau sekiranya tak ada air, manusia akan mati. Oleh kerana itu Allah Ta'ala buat air ini, kena cari. Ada yang Tuhan turun sebagai hujan, lalu Tuhan buat sungai-sungai, boleh diambil air sungai. Kalau jauh daripada sungai, boleh gali lagu. Kalau jauh lagi, lah ni sistem paip, buat paip. Dulu lagu luar rumah, lah ni paip sampai dalam bilik tidur. Hari tu orang nak bayar tahajud, kena pergi ambil air lagu. Pukul 2, 3 pagi, 4 pagi. Lah ni bilik air dalam bilik tidur ada bilik air, tapi tak bayar tahajud juga. Bangun-bangun tapi tahajud tak. Jadi air ni keperluan untuk hidup. Lepas udara, yang kedua air. Jadi air ni boleh dikawal, kita boleh diambil, dan kita boleh lepaskan. Dan bumi Malaysia ni bumi yang banyak air. Air bawah tanah, air lagu, air bawah tanah ni baru kita guna di Malaysia 3%. 3%, 97% lagi tak guna. Banyak air bawah tanah. Orang gali lagu agak dalam 7 kaki, 10 kaki, 20 kaki. Sebenarnya air mineral betulnya 100 kaki bawah. Kena lepas lapisan batu tu. Tepuk bawah pada lapisan batu, barulah dipanggil air mineral. Air ni air tak semar. Kalau kita gali lagu 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki, air ni orang panggil air darat, air permukaan. Air ni boleh jadi air hujan, hot segar, boleh jadi air jambai kita, boleh jadi air lokal kita, boleh jadi air mandi kita, macam-macam. Tapi ditapis oleh tanah. Tuhan buat tanah ni penampis. Tapi kalau kita gali lagu 20 kaki, 30 kaki ni bukan air mineral. Air mineral 100 kaki bawah pada lapisan batu, tembuk lapisan batu tu barulah terbit air mineral. Jadi kos dia mahal sikit sebab kali lagu. Keperluan 3 manusia makan minum. Kita makan minum macam-macam ni, beratus-ratus jenis. Dan manusia ni direkod juga makanan ni supaya kos sedap. Campur tu, campur ni macam-macam. Ada kubang guling, ada katuk buru pun ada. Makan belakang. Buat katuk buru makan, macam-macam jenis makanan. Sebagaimana jasad kita dia perlukan makanan, roh kita pun dia makanan juga. Sebab tubuh kita ni tak akan hidup kalau tak ada roh.
comel setara mana orang, lawas setara mana orang, kayu hebat setara mana, bila roh tu tubik pada tubuh dia, habislah dia. Tak ada kata gapo lah. Duit pun tak ada rega, pakak pun tak ada gapo lah. Bila roh tubik pada tubuh manusia. Maka manusia ni boleh gerak, boleh nyawa, boleh kecek, boleh jalan, tu ada roh. Ya. Maka bila roh tu ada, maka manusia ada rega, ada nilai. Ya. Sama juga rumah. Ya. Comel rumah tu kerana ada manusia, ada orang duduk rumah tu. Bila orang tak ada duduk rumah tu, maka buruklah rumah. Rumah ni dia, kalau orang kita duduk, dia comel. Ya, tapi kalau kita tinggal 2-3 bulan, tinggal kau lama, kau lemak, kau repuk, pun habis. Ya. Bahkan tangga besi, tangga rumah kita daripada besi ni. Tangga besi ni, kalau kita naik semua, kita guna semua, dia tahan, bertahun-tahun tahan. Tapi tangga besi ni, kalau kita tinggal 6 bulan, dia karat lalu, kusut lalu. Ya. Sepatutnya bila kita guna, kau bunuh tak. Bila kau guna, dia tak bunuh. Sama kasut kita. Kasut kita kalau kita pakai, tahan bertahun. Tapi kasut kalau kita taruh, tak lama, 4-5 bulan, cabut tapak dah. Dia akan rosak dah. Ya. Sama juga comel akuarium. Ya, kita pergi orang pergi ikan ada akuarium lawa. Ya, comel akuarium tu kerana ada ikan dalam tu. Bila ikan tak ada, buruklah akuarium. Ya. Sama juga sangkar burung. Lawannya sangkar burung tu ada burung dalam tu. Bila burung tak ada, punahlah sangkar burung. Boleh dah ni? Okey. So dengar je ni. Kuat-kuatnya so dengar. Boleh dengar? Dengar tak? Dia nak sebutnya, bernilai tubuh kita tiada roh, maka bergeraklah tubuh tu. Demikian juga rumah bernilai bila ada tuan rumah. Bila orang manusia tak ada, maka buruklah rumah tu. Comel akuarium tu kerana ada ikan. Bila ikan tak ada, buruklah akuarium tu. Ya. Demikian juga benda-benda lain. Ya. Jadi oleh kerana itu manusia ni dia kena ada roh, ada jasad. Ya. Jasad kita dah beli pasar hari ni. Beli gol tu, beli gol itu nak besar ke tubuh. Ya. Nak jaga tubuh. Ya. Takut lapar. Ya. Takut dahaga. Ya. Tengok gol tu sedap, tengok gol ni sedap. Ya. Sebab tubuh ni Tuhan buat kita, dia ada nafsu. Nafsu tu dah membuat kita segera sedap. Tengok gol ni sedap, tengok gol tu sedap. Bulan puasa. Tak. Bila puasa, semua sedap berlaku. Pakai jadi batu pun sedap. Kalau ada orang jual batu panggil, batu buat rumah. Ya. Baru dengan satai sikit. Pakar nyaga orang beli. Sedap berlaku. Ya. Nafsu manusia. Ya. Dia tengok gol tu suka, tengok gol ni suka tu. Menyebabkan orang negro pun dia akan hias kuih dia. Sedap tu nombor 2, tapi dia hias kuih dia tu. Dia nampak comel. Ya. Nampak comel. Orang mari tengok pun nampak. Tengok tu comel tu, suka dia. Menyebabkan orang beli. Ya. Setengah-setengah kuih-kuih dalam hari tu dia tak comel, tapi sedap. Kuih lama dia tak comel. Ya. Kita buatkan kuih-kuih lama di buku nak pula. Siapa tak tahu kan dalam tu betul gapo. Tepuk buku kuih gapo di buku pula dengan daun pisang. Kita tak nampak kuih gapo dalam tu. Warna gapo betul gapo. Sebab zaman itu, zaman dulu dia tak penting comel. Dia penting sedap. Ya. Lah ni orang tengok dia comel. Ya. Kalau comel sedap, boleh. Kadang-kadang comel je sedap tak ada. Tak pakai, tak langsung. Ya. Orang beli tu kerana comel. Sama juga kenderaan. Kereta motor. Kalau motor zaman dulu tu tak comel. Tapi gagah. Ya. Kalau nakak C80 hari tu dah. Tak comel. Tapi dia dua tu naik bukit cocok. Ya. Atas belakang motor tu buh. Seguning 2 guning. Kita buku tu naik lagi. Dia 2, dia 3 je.
Rupa tak comel tapi gagak. Mutul dah ni rupa comel tapi tak ada rin, tak ada keregak, tak puas. Orang pun sama. Orang tua-tua zaman dulu 80 tahun beranak lagi. Dia ni orang 20 tahun dia makan tu kali. Dia pun dia berubah. Hidup manusia dia akan berubah. Berubah kau comel kau hitam juga. Lalu dalam Islam ni, oleh kerana roh ni bila dia jasad kita, bila dia sakit, kita kena makan ubat. Sebab tu muncullah klinik. Beratus-ratus jenis klinik, berpuluh-puluh jenis pakar. Pakar jantung, pakar paru-paru, pakar buah pinggang, pakar mata, pakar telinga. Supaya jasad manusia sakit ni kita boleh pergi berubat. Dia mau sakit apa? Sakit mata. Ni jumpa doktor pakar mata. Kita di hospital tu ada berpuluh-puluh session, 20-puluh bahagian. Satu buah pinggang, doktor ni. Mata, doktor ni. Telinga, doktor ni. Dan telinga, cuping telinga, doktor ni. Macam-macam. Nak supaya jasad manusia ni bila sakit kena berubat. Roh manusia pun penyakit juga. Penyakit jiwa manusia. Penyakit apa dia? Penyakit dengki, penyakit iri hati, penyakit sombong. Ini penyakit juga ni. Penyakit dengki, iri hati, sombong, pasuk, macam-macam jenis penyakit. Penyakit jiwa ni banyak. Tapi saya tak ada doktor, tak ada klinik. Sepatutnya hak sombong ni kita pergi atas klinik. Masuk-masuk doktor gapo pakcik, gapo sakit gapo. Ambo ni penyakit sombong. Sakit sombong. Aku mana ubat dia? Kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dia kupas sosok sombong ni mari mana, pucuk penyakitnya mari mana. Ia jadi model sombong ni tiga apa. Ada orang sombong kerana betul dia banyak, jadi sombong. Ada orang sombong kerana pakak dia besar, jadi sombong. Ada kerana tok tua dia kaya, dia nak tu sombong. Tok tua taklah mana. Ada orang sombong kerana macam-macam sebab. Maka penyakit sombong, penyakit takabur pun ada penyakit juga. Maka Imam Ghazali dikata, mu nak berubat penyakit ni sebagaimana doktor, bila kita mari batuk-batuk, doktor akan tanya, dia cek. Batuk ni mari mana? Umpama kita bekak. Bekak. Kita demam kau. Bila demam ni bukan penyakit demam. Demam ni kerana sebab lain. Doktor akan beri ubat untuk sembuh punca demam. Oh, dia mau demam ni kerana pirah. Pirah kekok. Saya kau pirah kekok. Bau tiap kau, perut kau. Buat pirah tu dulu. Barulah demam tu sembuh. Tapi kalau kita beri ubat demam, punca demam tu kita tak rawat, akhir demam kita tak sesat. Kebuah mata demam pula. Kebuah mata demam pasal apa? Kerana punca demam tu kita tak selesai. Maka kena selesai punca tu dulu. Maka doktor ni dia akan cuba ubat ni. Oh, dia kata pocik demam ni, dia kata batuk cuba buka. Mesti ada sebab dia. Jadi sebab ni kalau kita ketindak, apa ketindak? Mesti ada punca dia. Batu karang kau ada masalah gapo kuasai gapo, mesti ada punca dia. Maka rawat punca ni dulu. Jangan rawat penyakit tu. Kalau kita lah, bila tanam pohon, tiba-tiba pohon kayu kita ni kuning dah dia. Kuning. Satu dah tu kuning. Kita pun kata kuning ni, kalau tak mampu kita ambil gaji kerak hak kuning. Tak jadi dia kuning hak lain pula. Sebab dia jadi kuning, dah daun kuning tu bukan daun kuning, punca dia anak-anak duduk di umi tu. Maka kena buat anak-anak tu dulu. Jadi dia kerak dahat tu dulu. Bila kerak dahat, dah lain pula jadi kuning. Sebab punca tak selesai. Manusia jadi sombong tiga apa? Sombong sangat atau dunia. Sombong kerana jawatan dia, sombong kerana pakak dia, sombong kerana harta dia, sombong kerana duit banyak dia, sombong kerana perangai dia. Macam-macam punca. Maka rawat punca tu dulu. Bagaimana cara nak rawat dia? Dia kata, pertama, kena pergi banyak pergi ziarah orang sakit.
Ya, kita ni kena banyak ziarah orang sakit supaya kita kenal nikmat sihat. Sebab kita tak akan serah sihat nikmat belakang kita pergi tengok orang sakit. Ya, kita pergi hospital, pergilah jalan hospital. Sunat kita ziarah orang sakit. Tujuan ziarah orang sakit ni bukan untuk ziarah tu. Ziarah tu boleh pahala dah. Tujuannya kita supaya kita syukur, alhamdulillah Tuhan beri nikmat kita sihat lagi. Allah dia teruknya, ya, sakit teruknya. Bila kita tengok orang, kita semua bersama nikmat sihat Tuhan beri kita. Ya. Sebab tu kita sunat kita ziarah orang sakit. Bukan tujuan nak ziarah saja supaya kita iktibar. Sebab tu kalau kita buka Quran, Allah Ta'ala banyak kali sebut fa'tadiru ya ulil albab. Ambil iktibarlah orang-orang yang ada akal, boleh mikir, memfikir diri. Jadi kena manusia ni sombong tak habis-habis. Sombong ni bukan sebab dia harta banyak je. Kadang-kadang sombong ki motor besar. Motor tu tak sombong, tu yang motor tu sombong. Motor tak tahu gapo. Kadang-kadang sombong ni ki bunyi enjin bunyi besar, bunyi bom bunyi. Bunyi kuat motor yang hendak dekat je, exhaust putus. Ya, putus exhaust. Bunyi kuat, sombong lain manusia. Ya. Sebab tu perangai pucuk-pucuk ni dia kena rawat juga penyakit ni. Orang nego. Semua tuan-tuan mari nego ni dunia supaya orang malu beli bagai kita. Ya. Kita pun buatlah, letaklah rasa dia kita teh. Ya. Nak jual ni kita rasa sedap dah, bakar comel apa semua. Comel setara mana pun bagai kita nak jual. Sedap setara mana bagai kita nak jual. Hebat setara mana bunga kita tak bagai nak jual. Tapi kalau orang tak mari beli, tak ada apa kita. Allah kuih apa sedap, murah, orang lain jual mahal, tapi orang tak beli. Buat mana? Kita jual murah pada orang, kuih kita sedap pada orang, barang kita molek pada orang, tapi orang tak senang beli. Apa yang orang tak senang beli? Macam-macam. Kadang-kadang sebab kita kejap sombong. Kadang-kadang kita tak layak pelanggan kita mana. Kita duduk atas kursi, ikut dia, nak buku, nak ya. Jadi orang ni mari sekali, pakai tak mari. Ya. Kadang-kadang orang bukan tak saya beli, tapi cara. Ya. Sebab tu kalau kita tengok orang bukan Islam, kita masuk kedai ni, dia mari nak tanya lagi, nak beli apa. Ya. Dia mari tanya, pelanggan nak beli apa. Kita duduk atas kursi dia. Tengoklah nak beli apa, tengok, ambil diri. Terjadi. Pernah satu hari, zaman ini kata Nabi, kalau Allah panjang kaummu, mu akan tengok manusia dah tak peduli sumber pendapatan dia halal ke haram. Sampai masa dia tak kisah dah, asal boleh duit sudah. Halal ke haram, ke tipu, ke gapo, dia tak peduli. Tak ada dah fikir soal berkat harta, tak fikir dah soal halalnya harta. Dia ni banyak sangat skema, nipu. Nipu ni kata-kata orang nipu. Tipu susu. Iklan hebat iklan. Sebenarnya bagai tak sebagaimana iklan. Kadang-kadang di iklan macam-macam. Cerita macam-macam. Tipu saja. Kok tipu hidup-hidup ni cara skema lain-lain. Kok ni lama tu nak ratus-ratus ribu seorang iklan. Itu akan sekalian mudah je. Kalau kita buka telefon, tiba-tiba ada orang tawar duit kita. Tak pasal-pasal boleh duit. Tak percaya lah. Kita fikir nak siapa je. Pasal apa dia nak beli duit kita? Tak pasal-pasal nak beli duit kita. Pakcik goreng. Ambil duit, goreng. Tengok dapat hadiah berapa. Oh, hadiah peti sejuk. Nipu dah tu. Pasal apa nak beli duit peti sejuk kita? Tak pasal-pasal. Ya. Tak ada orang atas dunia tiba-tiba nak duit kita. Mesti ada benda betul-betul. Tak betul. Sebab tu kalau kita buka telefon, tiba-tiba kita tengok ada orang atas mesej kita. Tahniah, tuan dapat hadiah RM20,000 ya, kerana nombor telefon tuan bertuah. Fikir masa apa? Kenapa nak duit kita? Tak pasal-pasal. Mana ada orang nak duit free? Tak ada. Mesti tipu je. Kalau orang telefon kita, nombor tu kita tak kenal, tak usah jawab. Tak usah jawab. Tipu dia macam-macam cara. Pakcik, ni dia balap polis. Polis telefon kita, apa? Pakcik atas bagai ni ada bagai yang bahaya. Kata saya tak ada atas bagai ni. Nama pakcik ni. Nama sekian-sekian, nombor telefon sekian-sekian, nombor IC pakcik. Betul nama saya. Pakcik. Bagai ni bagai pakcik. Dia kata, kita nafi. Kata, kita tak atas.
bagai ni ada bala polis. Pak cik kena nak sesar boleh. Pak cik kena masuk duit sikit, kita buat lagi. Banyak mana? Tak banyak dah 100 ya. Tak sah. Tak pasar-pasar. Kadang-kadang orang kata depan lembaga hasil dan negara mari. Dia tak ada main urusan dengan telefon ni. Gapo-gapo pun biar dia putih. Lah ni orang menipu banyak sangat. Zaman dulu nipu cara zaman itu. Lah ni nipu cara zaman tu. Nabi diri. Satu hari Nabi masuk dalam pasar. Pasar kita ni lah. Dia masuk pasar. Tiba-tiba Nabi tengok ada seorang lelaki, dia jual barang dalam guli. Nabi pergi kat dia. Nabi pergi sapa dekat dia, Nabi sising baju. Nabi sisi lengan baju Nabi. Nabi masuk dalam guling. Nabi tangan dia selat dalam guling. Nabi akak. Akak basah. Basah tangan Nabi. Nabi tanya orang nego toket. Apa basah? Basah ni. Sedek ke atas tu dia letak comel-comel. Atas letak comel. Dia kata sahabat ni, ya Rasulullah, tengah jalan mau nak mari nego tadi, hujan. Basah paling nak jual. Tapi kalau mau letak basah atas, orang tak beli ya Rasulullah. Dia letak kering atas, bawah basah. Tipu lah ni. Dia nipu cara. Dia letak kering atas. Tak kita rolik ya, buat jual buah-buah, minta maaf bukan semua. Kok tak betul. Kita tahu buah tu buruk. Kita pusing juga supaya buah buruk jangan orang nampak. Tak boleh. Jual macam ni haram hukum dia. Tak boleh. Sebab tu kita dalam bab rezeki ni, bukan kita yang menentu rezeki. Allah menentu rezeki. Kita ikhtiar je. Bila kita jujur, rezeki kita murah. Bila kita jujur, Allah berkat pendapatan kita. Orang suka beli dengan kita. Bagai kita laku, kita jujur je. Sebab tu dikata nego ni antaradin. Kita jual, kita reda, orang beli pun reda. Bila dua-dua reda, maka berkat pun turun. Rezeki kita murah. Nabi SAW bila celup tangan tadi basah, orang nego kata Rasulullah, tengah jalan tadi kena hujan. Kalau saya letak yang basah atas, orang tak beli ya Rasulullah, maka dia pun cari kering-kering, dia letak di atas. Padahal bawah tu basah. Nabi kata apa dia? Bukan umatku siapa-siapa yang menipu dari jual beli dia. Nabi tak mengaku umat. Nabi nyok-nyok tinggal dia. Bahaya. Sebab tu kadang-kadang kita ni nak. Maka kepada peniaga-peniaga ada 3 perkara. Kita masalah tak panjang hari ni. Kuliah ni tak boleh habis. Lalu jadi tokoh di belakang, jadi alim. Biar banyak kali sikit. Sikit-sikit. Ada 3 perkara. Ada 3 amalan kepada peniaga-peniaga. Dia kepada pembeli, kepada kita semua. Ada 3 perkara yang kita kena jaga. Semua orang nak murah rezeki. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang susah. Nabi ini susah. Nabi ajar pada Sayyidina Ali doa-doa tertentu. Doa supaya murah rezeki. Nabi ajar pada Sayyidina Ali, Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aghnini fadlika amman siwa. Nabi ajar doa tu. Nabi pun ajar banyak doa-doa pada sahabat supaya Allah murah rezeki. Satu. Baik. Orang tanya kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala. Syekh Junaid ni orang nego. Syekh Junaid ni orang nego. Jadi kedai besar di Baghdad. Orang nego. Tapi orang tengok dia ni, satu hari kedai Baghdad ni terbakar. Semua satu baris pun terbakar habis, kecuali kedai dia tak terbakar. Kedai orang lain habis terbakar. Dan dia tak terbakar. Masa tu dia tak ada di Baghdad, di balik kampung. Bila kedai dia terbakar, kedai orang lain terbakar, orang lain wayak ke dia. Dia kata, Syekh, Baghdad terbakar. Kalau kita baca sejarah Islam, guna kota Baghdad terbakar ni, guna. Dia kata Baghdad terbakar. Semua kedai terbakar kecuali kedai tuas tak terbakar. Kedai demo tak terbakar. Kedai Syekh Junaid Al-Baghdadi Mu'la. Syekh Junaid alim wali Allah. Allah Rabbi. Dia kata Alhamdulillah.
Bila orang royak kerja-kerja dia tak terbakar tu, dia ucap Alhamdulillah. Lepas tu astagfirullahalazim, astagfirullah. Dia silap ucap Alhamdulillah tu, dia bertaubat pada Allah 25 tahun. Apa silapnya? Kalau kena kita kata, tak silap. Apa silapnya? Kedai kita tak terbakar, Alhamdulillah lah. Kita, cara mikir kita dengan dia jauh langit bumi. Dia ni bagi dia, tak boleh ucap Alhamdulillah waktu orang lain tengah bersedih. Orang lain tengah berduka cita, kedai orang lain terbakar, barang musnah. Mu boleh ucap Alhamdulillah, mu penting dirimu diri. Dia mikir kau tu. Dia mikir kau tu. Dia mikir aku ni penting ke diri. Saya tengah susah, orang tengah habis harta, mentang-mentang kedai mu tak terbakar. Dia mikir. Kerana tu dia bertaubat pada Allah 25 tahun. Padahal bukan dosa pun. Bukan buat dosa. Makna apa dia? Hidup kita ni kalau kita nego, bagai kita laku, bagai gira kita tak laku, jangan kita serah pada mukamu. Tak boleh. Rezeki ni kadang-kadang Tuhan nak uji. Bukan nak uji orang tak laku je. Nak uji kita sendiri tu. Lalu orang mari tengok pelik pada Syekh Junid ni, sokar tu. Dia pelik, buah pelik dia. Gapo dia? Rezeki dia murah. Ada orang kadang-kadang tengok pelik kita macam tu tunggu pondok. Bukan kerja apa dia mengajar tu je. Bukan ada gaji. Bini 4, anak 18. Kok kita pagi petang ada bakar baju basah semua ni. Bini seorang. Kerja pagi petang, masjid tak pergi. Tak ada nak pergi masjid, tak ada baca Quran. Tapi dia susah begitu semua. Kalau kira kat kota Terengganu ni susahnya kau tak ada kerja. Ada orang kadang-kadang kita perhati dia pelik dia. Mana rezeki dia? Mana rezeki dia? Bukan semua rezeki dia. Ada semua rezeki dia. Dan ada orang mari tanya dia. Orang mari tanya Syekh Junid. Wahai Syekh Junid Al-Baghdadi, aku tengok mu ni rezeki murah semua. Gapo amalan mu buat? Mu amalan gapo? Mesti ada amalan dia. Ada amalan dia, kalau dia buat ni. Mesti ada amalan. Amo jumpa seorang tua 95 tahun, jurut melik. Pada sehat lagi, kuat lagi. Orang kata, sehat kat sini 95 tahun umur. Dia kata sihat lagi, kan dia kosong lagi, boleh anak lagi ni. Amo bisik ke dia, tak ada amalan kau? Ada. Mari, diharui ke apa so amalan. Ustaz buat amalan, baca amalan ni, tapi jangan ajar orang. Jangan ajar orang kau umur 40 tahun ke bawah, tak boleh. Kau orang tak nikah, tak boleh. Tak boleh ajar. Sebab ilmu ni kalau baca dia jadi kuat pelekat. Dia ajar kamu. Jadi hamba tak boleh ajar lagi ni. Muka lama kau bawa pada 40 tahun ni. Siapa nak kena mari bisik. Warilah, pulut-pulut durian tak boleh. Orang tanya Syekh Junid, wahai Syekh Junid, gapo amalanmu sehingga Allah Ta'ala murah rezekimu? Kata Syekh Junid, kalau nak Allah murahkan rezeki, rezeki ni Allah yang betul, bukan amalan ni ikhtiar. Ikhtiar, kita nak apa tak makan ubat? Kalau Allah nak sembuh, dia sembuh. Tak jadi. Kita kena ikhtiar. Ikhtiar tu hak kita menyembuh Allah. Tapi kalau ikhtiar tak ada, duk serah ke Tuhan, tak jadi. Itu bukan cara ikhtiar. Islam begitu. Makan obat dulu. Kita makanlah obat. Kita makan obat kebok mata. Doktor kata makan 2 butir, sekali makan 3 kali sehari. Kita makan 2 butir kebok mata. 2-4 je demam mula. Telah 2 butir kebok mata. Lepas tu demam pula. Telah pula 2 butir kebok mata. Kita fikir, kalau aku telah belakang obat ni kali malu kebok terus. Dia tolak semua 30 butir. Mampu lah. Orang dia cari obat kuat dah. Orang kuat.
Oh, dia beli obat kuat. Dia kata orang ni, obat ni kalau makan, kita tak bangun, dia bangun dah. Kita tidur, dia tak tidur lagi. Oh, ngeping kuat. Tu kan dua obat pun dia kata obat ni Allah. Kalau kita pegang botol, pegang, suat tak kok. Kuat sungguh. Makan-makan, mampu tu. Jadi, orang tanya saya ni, kata saya nak bagi kalau mu nak mu rezeki, mu jaga 3 perkara. Pertama, mu jangan tinggal baca suratul Waqiah. Bacalah suratul Waqiah. Malam hari bacalah surah Waqiah. Sebab rezeki ni Allah Ta'ala yang menentu. Esok banyak mana bagi kita laku. Pergi hari ni banyak mana bagi kita laku. Allah Ta'ala yang punca rezeki. Inna Allaha war-Razzaq. Dialah punca rezeki. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Dalam genggaman Allah kekayaan langit bumi. Kata Syekh Junid, membaca surah Waqiah. Pasal apa? Kerana Nabi sebut, siapa-siapa yang baca surah Al-Waqiah dijamin rezekinya oleh Allah pada hari esok. Buatlah kita buat. Tapi janganlah baca kerana Allah kan. Ada fadilat, kelebihan ni. Kelebihan kerana kita baca. Tapi jangan baca kerana nak rezeki, baca. Ada rezeki pun ustaz kata esok tak ada pun. Jadi baca kerana Allah Ta'ala. Ada pun yang Tuhan nak bila banyak mana, itu urusan dia. Kadang-kadang Tuhan tak boleh lagi. Buat cik tu, dia minta doa nak nikah seorang lagi. Ya Allah, kalau tak boleh 2, 3 pun tak apa ya Allah. Dia doa. Maya ajak doa. Tapi Tuhan tak boleh. Dia kata, ustaz, kan Tuhan janji, kalau kita doa Tuhan nak boleh. Ambo ni maya ajak doa tiap-tiap waktu. Tak boleh lagi. Tuhan tak boleh lagi. Pasal apa? Buat cik darah tinggi ada. Cimani ada, lelak ada, sebubuk pun ada. Kalau Tuhan wui ke dia nikah seorang lagi, mampu pemaaf ni. Contohlah. Tapi kalau dia nak kat kira dia tu, genah lah dia. Kita kalau boleh 10,000, nak 20,000, boleh 20,000, nak 30,000. Yang pertama, bacalah surah Al-Waqiah. Yang kedua, jangan tinggal sembahyang sunat duha. Ni orang nego. Orang turun ke laut, orang buat kerja bergantung dengan orang, bergantung dengan pihak ketiga. Ada kerja kita yang kita tak bergantung sangat, umpama kita kerja kerajaan. Kerja cukup bulan dapat gaji, cukup bulan cukup gaji. Dia lain kita nego ni, kita pergi jual. Orang tu beli, tak ada apa, kita tak boleh nak apa. Kita turun ke laut nak ikat ikan. Tiba-tiba tak jumpa ikan. Ataupun jumpa ikan kau tiba-tiba pecah buka. Tak ada rezeki. Kita bergantung orang, gantung dengan lain. Jangan tinggal sembahyang sunat duha. Betul, sunat duha ni sunat membawa rezeki. Pada doa sembahyang sunat duha kan, Allah baikkan rezeki sama fa'al. Ya Allah, kalau rezeki aku langit maka turunkanlah. Kalau rezeki aku dari bumi maka keluarkanlah. Kalau rezeki aku jauh, turun dekatkanlah. Kalau rezeki aku letak comel, maka turun comelkanlah. Itu doa sembahyang sunat duha. Itu Allah mau rezeki. Yang ketiga kata Syekh Junid, jangan tinggal sedekah. Jangan tinggal sedekah. Kalau mu nak murah rezeki, jangan tinggal sedekah. Lalu orang tanya tadi, anak murid dia tanya, wahai Syekh Junid, hamba ni jenis tidak rajin. Bukan jenis orang rajin lah. Nak mengaji, baca lagi, kemudian nak doa lagi, nak sedekah lagi. Boleh tak kalau saya nak waksa je, amalan di antara 3 nak waksa je, tapi nak rezeki murah. Nak murah rezeki. Tapi nak waksa je. Gapo salah tu di antara 3 ni, dia kalau boleh kena buat juga. Kata dia kalau nak waksa je, jangan tinggal sedekah. Pak lain boleh tinggal. Sedekah jangan tinggal. Kadang-kadang punca rezeki kita payah ni kita tak sedekah. Minta maaf lah. Cuba kalau kita jumpa orang susah lah. Orang susah. Cuba tanya dia, dalam minggu ni banyak mana yang bersedekah? Tak ada rasa. Dia kata, ustaz, saya nak sedekah apa? Saya sudah minta sedekah. Dia kerja minta, tak apa. Sedekah ni bukan mesti banyak. Takat mana? Takat tak boleh 10 sen sedekah. Takkan tak boleh 50 sen sedekah. Nak kau sebulan ni tak pernah sedekah, nak rezeki murah, tak akan dapat.
Punca pintu rezeki ni duduk pada sedekah. Wa man yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu ma yaghfir lahu. Wallahu syakurun halim. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, siapa-siapa kau di kalangan kamu yang sanggup beri pinjam pada Allah, mana sedekah, beri pinjam. Allah janji, Allah akan lebih baik daripada yang kita beri pinjam. Paling rendah sedekah 10 kali ganda. Paling tinggi, wallahu a'lam, 700 kali ganda dan lebih baru tu lagi. Sedekah. Sebab tu kadang-kadang bila kita cek, asal tanya orang kita menung, minggu ni aku tak sedekah, patut suruh payah rezeki. Tak sedekah. Dia sedekah ni tiap-tiap hari kena sedekah. Jangan berlalu satu hari tanpa sedekah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau moleknya pagi, sedekah awak pagi sebab dia berlindung bala. Itu lain pula. Sedekah ni tuan-tuan sekalian, dengan sedekah Allah ampun dosa, dengan sedekah Allah berkat rumah tangga kita, dengan sedekah Allah alih anak-anak kita jadi anak cucu, dengan sebab sedekah Allah pelihara selamat kita pergi balik rumah tangga kita, Allah pelihara. Sedekah ni mustahak tidak ni. Sebab tu orang manusia bila dekat nak mati, dia menyesalkan tak sedekah, bukan menyesalkan tak mayat, bukan menyesalkan dosa lain, itu menyesalkan juga. Tapi dia utama sedekah. Mana dalil? Firman Allah Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau Allah panjang sikit umur aku nak sedekah. Nak sedekah, bukan nak bertobat, bukan nak nikah seorang lagi. Kalau panjang sikit umur aku nak nikah seorang lagi, dah. Nak sedekah, bukan nak bertobat. Tobat penting. Tobat penting sangat. Dosa-dosa kita tobat tu. Jangan tunggu mati. Tobat tu minta ampun tu. Tiap-tiap hari. Sekuatkan 70 kali istighfar. InsyaAllah bila kita jaga, kalau Tuhan beri kita rezeki tu berkat. Jangan tengok banyak rezeki. Sebab yang penting berkat. Ada seorang bawa taksi. Ini dia tulis, dia cerita tu. Dia kata hari itu dia bawa taksi ni. Sehari bolehlah dalam 100 riyal, 50 riyal, 100 riyal sehari. Tapi dia kata masa tu boleh simpan. Boleh 50 riyal tu boleh simpan 10 riyal. Dia kata lah ni, bawa taksi, kadang-kadang sampai 200-300 sehari. Tapi tak boleh nak simpan. Tak boleh nak simpan. Kita kata apa? Kerana barang mahal. Jauh. Barang ni dia memang kita lah ni suka mahal lah. Hari tu pun suka mahal dah. Kau tanya. Tanya yang jual 3,000 orang tak ada PT. 3,000. Masa tu. Masa sekolah tu orang tahu tanah. Ni syarat-syarat. Satu rumah di mana tahu panggil tu. Di kajian tu. 3,000 ringgit. 3,000. Tapi 3,000 masa tu. Tak ada PT. 3,000 ni. Macam 300,000 dia ni. Gagal ni 300,000. Super. Sebab cabaran sesuai dengan zaman. Kita masa kecil, anak kita bimbang apa? Makuk bersih dalam rok, sesak dalam rok, susu jatuh. Itu atu susu. Buat tu banyak. Kalau ni atu mali bandar dah. Okey. Atu pengiling pada dah. Dia kata dia cari makan dah. Utai tak ada. Lepas tu besar sikit, takut apa? Takut anak mandi sungai lemah. Besar sikit. Takut apa? Anak ni saing dengan budak-budak dia. Lah ni pusing juga. Pusing apa? Tak saing. Anak tak saing. Dia seorang main seorang. Tak pergi saing. Budak lain tak saing. Zaman dia ni berubah. Hari tu siapa ada TV rumah dia. So lah ni TV orang tak tengok. Hari tu kamera tak banyak. Kedai gambar banyak. Lah ni kamera semua orang ada. Kedai gambar tak ada. Itu sahabat jual rata orang beli. Dan sahabat tutup. Perkembangan cepat dan. Hari tu nak nego, kena ada modal, kena ada kedai. Nak nego makanan, kena pergi cocok dengan Jabatan Kesihatan. Lah ni nak nego, tak payah modal. Nego duduk rumah, online. Nak makan gapo, hari tu kena cari dah. Lah ni tak payah duduk rumah. Order ada. 2 hari sampai. Aku tengok saya. Comel bagi dia mau beli mana? Amerika. Pergi bila? Duduk rumah je. Amerika mari ada.
beli baju Cina, beli barang di Amerika, murah daripada Kedah. Sebab tu orang Kedah ni ngilip pada pasal apa? Bayar sewa lagi, bayar yuran lagi, bayar macam-macam. Pelanggan tak ada. Lepas COVID hari tu orang nego susah. Susah pasal apa? Sebab orang online berlaku. Kalau tak nak makan apa? Nak makan nasi lemak. Order. Siapa dulu? Nak datang nasi lemak. Okay. Ambo baru pergi beli tangga Kedah. Tangga besi, tangga 4-3. Masuk Kedah. Kebetulan lalu kat Kedah jual. Masuk Kedah tanya berapa? 120 ya. Tangga besi 120. Tawar-tawar boleh 110 ya. Beli bayar. Masuk kereta. Saya bawa kereta. Sambil-sambil dia tengok Facebook, tengok TikTok berapa harga. 40 riyal. Kita beli 110. Dalam online 40 riyal. 40 riyal order hari ni, lusa sama di rumah kita. Ni berubah, hidup cara berubah. Dan ada seorang penulis yang baca mari. Dia kata akan datang ni semua handphone ni semua berubah dia. Ya, dan ni bergantung dengan telefon. Sebab tu kalau telefon tak ada, pusing kita. Kita bawa kereta tengah jalan, gagal-gagal telefon tak ada, tinggal di rumah, patah balik. Tapi kalau tengah jalan tengok bini tak ada, tak patah balik ya. Tinggal bini tak apa, jangan tinggal telefon. Pasal apa? Semua ada telefon. Nombor telefon bini tu tak ingat lah ni. Hari tu kita hampa lah ni, tak apa dia. Hari tu jalan nak pergi mana, kena fikir jalan ke mana-mana Belanda. Buka WC tu juga pokok di jalan. Bila ni hari tu beli kena PT, bila ni tak PT, jalan tak PT. Biar mana online, transport, ambil pergi Cina. Tu kan minta sedekah tu, pakai QR code. Kan minta sedekah tu, dia tak tanda tangan dia tak ada QR code. Derma sedekah, terkreng, dia RM5. Pakai QR code. Dunia terbalik dah, nak kiamat dah dunia ni. Benda-benda kalau kita fikir satu masa payah bila ni jadi budak. Kalau satu masa laku bila ni jadi tak laku. Kalau satu masa hebat kira bila ni jadi tak hebat. Ni kereta ni tak apa. Kereta tak lama lagi. Kereta ni setahun 2 lagi orang tak pakai. Orang pakai kereta bateri. Tak berminyak lah. Pakai bateri. Pergi Kedah, cabut bateri, pasal bateri jalan. Berapa riyal? 10 riyal, 100 km, 200 km. Atas bumbung tu, ada solar pula. Ada setengah negara, divider ni, solar. Kita jalan, dia cap lah bateri. Benda satu tak pakai. Sampai satu masa esok, jadi benda pelik-pelik. Bila ni kita suruh pelik dah, tapi agar ada pelik. Bila ni orang tu membuat AI, Artificial Intelligence. Bukan cerdik, artificial. Dia buat robot lah ni. Robot ni kalau retina, super retina, boleh kecek, boleh porok. Jalan sekali, comel kalau tu dia. Muka robot juga. Nak tak mata, tak lalak mana, boleh. Boleh porok. Apa khabar? Baik. Makan belum. Dia boleh kecek. Kita tanya, dia boleh jawab. Dia tanya, kita boleh jawab. Orang dah. Tapi tak ada perasaan. Tak boleh berani. Ni ramai manusia dia ni, dia tak saing orang. Orang tak percaya ke manusia dia ni. Tak percaya manusia. Orang percaya ke mesin dia ni. Kita ambil budak kerja, tolong jual air. Dia tolong jual air. Mari saing dia. Aku pakai bayar juga saing. Free. Mesin saing ke gapo. Kita mesin air tu kan. Kita buat 3 riyal, menyala 5 minit. Kita pun tekan 2, dia tulis 5. Cuba orang tekan 2, tulis 4 lagi. Manusia ni khianat. Manusia mudah tipu. Manusia mudah rasuah. Sebab tu transaksi syarikat ditaksi dah cash. Pasal apa? Ilai duit. Kerja tu curi, buat lagi duit. Bila ni semua transport. Duit tak ilai. Rasuah tak berlaku. Tak berlaku rasuah. Payah. Pasal apa? Semua online transport. Apa pun pada kita, berubah macam mana pun, manusia tetap manusia. Manusia tetap manusia. Maka kita berubah. Ni tahun 2025, Malaysia ada negara tua.
orang tua lebih ramah pada orang muda. Kita 80 tahun lama orang tua-tua. Dulu 60 tahun nanti lah ni 80 tahun. Di Jepun 83 tahun terlalu muda nak jadi menteri. Muda dilajak 83 tahun tu muda nanti. Dia jadi the aging country, negara tua. Apapun pada kita hakikat manusia tak manusia. Keperluan hidup tetap keperluan hidup. Sebab tu Islam kata garis panduan. Ni halal, ni haram, ni sunat, ni makruh, ni harus. Kita buat dengan betul sebagaimana kita doa siang malam pada Allah Taala dalam ayat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Insya-Allah kepada peniaga-peniaga kita doakan bagi jualan dia diberkati Allah, peniagaan dia maju, dia orang beli barang dia, syukur pada Allah Taala. Syukur pada Allah bila barang kita habis, alhamdulillah. Tuhan bagi rezeki, alhamdulillah. Siapa-siapa yang tak habis barang jual dia, boleh jadi tu agati esok, tu agati dosa. Boleh jadi tu hari lain, tu hari bentuk yang lain. Maka redha malam yaqda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaqulu rabbal jiwa. Kata Allah Taala di kursi, siapa-siapa tidak redha dengan ketentuan itu, tak sabar dengan ujian, cari Tuhan lain pada. Jadi kita harapkan insya-Allah orang mari nego, mudah-mudahan perniagaan dia maju, diberkati Allah Taala. Manakala kita beli pun, kita beli dengan redha, maka kita beli pun diberkati Allah Taala. Bila dua-dua dapat keberkatan, Allah Taala merahmati kita bersama. Masa sekatalah pada 2 pagi ini, insya-Allah panjang mau jumpa mula pada masa akan datang insya-Allah. Jadi kuliah kita ni kita dah jadi sambil-sambil kita isi jasad kita isi juga roh kita. Isi juga akal kita dengan ilmu-ilmu. Mudah-mudahan kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jalla ma'ana hadza jama'an marhuma wa taqabbal ma'ana taqabbal ma'suma. Rabbana tabayyana wa bayyana qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma qina bi halalika haramik وأغنى فضلك عمن سواك يا واسع الرزاق يا واسع الرزاق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.